Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Faizal, Imam Asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati lagi dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita. Bukan saja dipanjangkan usia, bahkan Allah bagi taufik pada kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang dipanjangkan usia dalam Ramadan tetapi tak diberi peluang ataupun tak diberi taufik oleh Allah untuk beramal dalam Ramadan. Sehingga kan ianya satu perkara yang mengkhawatirkan kerana kita takut termasuk dalam doa Nabi, di mana Nabi mengatakan bahawa celakalah orang yang telah didatangi Ramadan tapi tidak mendapat keampunan, dan perkara tersebut diaminkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Maka kita sangat takut kalau kita tergolong dalam golongan tersebut. Maka kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana untuk kita ubah diri kita, hijrah diri kita daripada satu kehidupan yang mungkin jauh daripada Allah kepada dekat dengan Allah. Ataupun dulu mungkin kita bukan orang yang biasa pergi surau, sebab Ramadan datang kita mula berjenak-jenak pergi tarawih, maka kita niatlah istiqamah terus datang ke surau. Ataupun kita memang orang yang telah jaga pun solat, masya-Allah, kita usaha, kita niatkan untuk kita tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kita semua tahu secara umumnya Ramadan dipanggil dengan nama Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan yang diberkati. Apa itu keberkatan, tuan-tuan? Saya teringat tentang kisah satu orang lelaki, dia bertemu Imam Syafi'i rahimahullah. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Wahai Imam Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris. Saya ingin bertanya kepada tuan, saya bekerja dengan satu orang majikan dan saya dibayar gaji 5 dirham satu hari. Dan saya ada anak yang ramai dan saya ada isteri, tanggungan dan keperluan saya tak cukup, hidup kami susah dan keadaan jiwa kami tak tenang. Apa nasihat Tuan Imam kepada saya? Imam Syafi'i senyum dan Imam Syafi'i kata, tuan balik jumpa majikan tuan, bagi tahu kepada majikan tuan minta dikurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Terkejut dia, sebab dia jumpa Imam Syafi'i, kod Imam Syafi'i nak bagi tip nak jadi kaya. Kan zaman sekarang ni orang jumpa ustaz ada tip nak jadi kaya tak? Ustaz tu pun tak kaya. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Imam Syafi'i kata pergi jumpa majikan kamu, bagi tahu dia minta kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Lelaki ni pun taat, balik dan dijumpa majikan dia bagi tahu, tuan, Imam Syafi'i suruh saya jumpa tuan dan saya diperintahkan untuk bagi tahu tuan kurangkan gaji saya daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Patut jumpa bos minta tambah gaji, pakai kabel Imam Syafi'i. Tapi ini pakai kabel Imam Syafi'i minta kurang gaji. Subhanallah. Setelah seminggu berlalu, kehidupan dia makin susah, keperluan dia makin tak cukup. Dia jumpa Imam Syafi'i, wahai Tuan Imam, dulu gaji saya 5 dirham tak cukup, sekarang 4 dirham lagi tak cukup. Makan tak cukup, pakai tak cukup, keperluan keluarga tak cukup, kehidupan anak tak tentu arah, tak boleh taat, isteri tak boleh taat. Apa yang perlu saya buat sekarang? Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan balik jumpa majikan, bagi tahu majikan minta kurangkan gaji lagi 1 dirham jadi 3 dirham. Lagi dia tak faham. Dia kata lain macam Imam Syafi'i ini punya nasihat. Dia pun jumpa majikan dia dan dia bagi tahu pada majikan dia, tuan, Imam Syafi'i suruh saya jumpa tuan dan minta kurangkan gaji saya daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Setelah seminggu, tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, dia jumpa Imam Syafi'i, dia bagi tahu, tuan, masya-Allah, 5 dirham tak cukup, 4 dirham tak cukup, tapi setelah 3 dirham keperluan cukup, makan cukup, pakai cukup, keluarga bahagia, anak boleh dengar cakap, bini boleh taat. Tapi saya tak faham, macam mana 5 boleh tak cukup, 4 boleh tak cukup, tapi 3 boleh cukup. Maka Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i bagi tahu, tuan, kerja yang tuan buat tu layak gaji dia 3 dirham saja, tapi tuan minta 5 dirham. 2 dirham lagi tak layak untuk kerja yang tuan buat, tak berkat. Maka 2 tu tuan telah ambil,
telah bercampur dengan 3 yang berkat, menyebabkan seluruh harta tak berkat. Bagi bini makan, bini tak boleh taat. Bagi anak makan, anak tak boleh taat. Tak boleh jadi orang soleh. Sebab itu kehidupan tuan tak tenang, sebab keberkatan dicabut daripada kehidupan tuan. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, berapa ramai orang ini yang makan gaji? Kerja dengan kerajaan, kerja dengan swasta, kerja dengan majikan. Pergi 20 kilo, claim 40 kilo. Pergi 30 kilo, claim 50 kilo. Barang beli RM5, claim RM50. Di sudut kaca mata dia nampak harta dia bertambah. Tapi hakikat kehidupan ni tuan-tuan, keberkatan telah dicabut. Walaupun harta bertambah, tapi tak cukup. Anak tak boleh taat, anak jadi nakal. Bini tak boleh taat, bini derhaka. Sebab apa? Kita bagi dia bersumber yang tak betul. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, keberkatan diangkat daripada kehidupan bila mana kita tak buat hubungan yang betul dengan Allah SWT. Ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bahawa Islam ini bukan agama semayang saja. Islam ni ad-din. Ad-din. Apa itu ad-din? Cara hidup. Meliputi seluruh kehidupan kita daripada segi 5 aspek. Iman, ibadat, akhlak, muamalat, muasyarat. Ini Islam. Bukan hanya semayang sahaja. Muamalat kena betul. Hubungan kita dengan sama manusia kena betul. Satu orang lelaki tarik kuda Nabi dalam peperangan Khandaq. Sampai di medan perang, satu panah daripada musuh sampai tepat kena dekat dia. Dia mati depan Nabi, di depan mata sahabat. Sahabat semua tengok dia dipanah ketika mana dia sedang tarik kuda Nabi. Semua sahabat kata dia ahli syurga. Nabi kata tidak, dia sedang berada dalam neraka. Sahabat tanya Rasulullah, dia tarik kuda tuan, macam mana dia berada dalam neraka? Nabi kata dia bukan mafhum. Maksudnya semua orang tak tahu bahawa peperangan yang lalu, setelah ghanimah, harta perolehan perang dibagi-bagikan, dia telah ambil satu selimut senyap-senyap bawa balik rumah. Yang tahu ni Allah SWT saja. Jibril bagi tahu pada Nabi. Dan sekarang dia sedang selimut badan dia dalam neraka dengan selimut yang diambil tanpa izin. Tuan-tuan, Islam bukan agama semayang saja. Kalau kita semayang tapi kita tipu duit orang pun, kita susah dekat akhirat. Dari sudut pemakanan, dari sudut percakapan, dari sudut akhlak. Bukan itu saja, bahkan muasyarat, hubungan kita dengan isteri, dengan anak, dengan jiran. Ada orang begitu baik dengan kawan-kawan. Kawan dia semua betul, tapi bini semua tak betul. Pun tak betul juga. Maka setiap hak perlu disempurnakan. Ada orang Masya Allah, dia hidup berjiran. Tanam pokok rambutan di hujung pagar. Pokok rambutan tumbuh, berbuah. Tapi berbuah tu dekat yang masuk rumah jiran tu. Tanam kat ujung pagar. Bila pokok tumbuh, maka pokok tu membesar, masuk dekat kawasan rumah jiran. Apa dia buat? Buah dia ambil, daun ditinggal. Pun kena tanya ke akhirat. Bela kucing, satu amalan yang baik. Sahabat juga bela kucing, tapi kucing dia buang najis kat rumah jiran. Dia sekalipun tak pernah minta maaf, pun kena tanya ke akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, keberkatan diangkat dalam kehidupan umat ini bila mana hubungannya tak betul dengan Allah, hubungannya tak betul dengan manusia. Kerana Islam ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah betul, hubungan dengan manusia pun kena betul. Kata Haji Maulana Hasan Abu Bakar itu, satu orang yang makan daripada sumber yang haram, maka makanan yang makan tadi akan jadi darah daging. Darah akan mengalir kat mata, mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mengalir kat mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah tak suka. Mengalir kat telinga, telinga akan suka dengar benda yang Allah tak suka. Mengalir kat otak, otak akan merancang untuk buat benda yang Allah tak suka. Mengalir kat kaki, tangan suka melangkah membuat benda yang Allah tak suka. Bila mana makan daripada sumber yang haram, daripada sumber yang syubhah, daripada sumber yang samar, yang tak betul. Tapi bila kita makan daripada sumber yang betul, sumber yang halal, cari rezeki dengan cara yang betul, berkat, akan jadi darah daging juga. Mengalir kat mata, mata akan suka tengok kebaikan. Mata akan suka tengok perintah Allah. Mata akan suka tengok alim ulama, orang-orang soleh. Mengalir kat telinga, telinga suka dengar kebaikan. Mengalir kat otak, otak akan fikir nak buat baik. Mengalir kat tangan, tangan suka buat benda yang baik. Mengalir kat kaki, kaki suka melangkah ke tempat yang baik-baik. Ini kesan daripada makanan yang berkat tadi. Ada setengah orang tu yang mula hartanya banyak, gaji bulanannya besar, 50,000, 60,000. Tetapi dia rasa tak cukup. Ini petanda keberkatan diangkat. Masuk rumah tak tenang, walaupun rumahnya 7 tingkat, 3 tingkat bawah tanah, 4 tingkat atas tanah, kolam ada 2, air tawar, air masin, tak payah pergi laut dah, mandi situ je. Tapi kehidupan tak tenang. Sebab apa? Keberkatan diangkat. Antara puncanya, tak bayar zakat. Saya bayar Ustaz, setiap tahun saya bayar. Zakat apa abang bayar? Saya bayar zakat fitrah. Itu semua kena bayar tuan-tuan. Itu pun kita ambil yang RM7 walaupun makan basmati.
Yang murah lagi tak ada. Ini yang paling murah tuan. Okay. Tak boleh kau tim Tak boleh. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Zakat ni ada 5. Salah satunya zakat pendapatan. Berapa ramai orang yang tak bayar zakat pendapatan? Di negeri Johor baru-baru ni dilantik beberapa pegawai khas untuk membantu rakyat negeri Johor kira zakat harta dia. Zakat pendapatan. Ada seorang kawan saya gaji bulanan 3,000. Pergi jumpa pegawai zakat tu, dia tolong kira 3,000, potong duit keperluan isteri, keperluan anak, bayar hutang dan sebagainya. Kiraan untuk orang ni setahun RM480. Setahun dia kena bayar zakat. Ini orang yang 3,000 ada tanggungan. Berapa ramai orang terlepas pandang tentang zakat pendapatan. Sampai hari ni dia merungut. Kenapalah ustaz, saya daripada dulu dah 30 tahun kerja, keluar sebelum subuh, balik dekat-dekat maghrib, tapi tak kaya-kaya. Kaya hutang. Kaya hutang je. Hutang kereta, hutang rumah. Tak kaya-kaya. Sebab apa? Ada hak orang yang tak kita sempurnakan, iaitu zakat. Begitu juga tuan-tuan, sekarang sejak PKP, orang banyak berniaga online. Macam-macam lah orang jual. Macam-macam benda orang jual. Asal benda boleh jadi duit, dia orang jual. Online. Tak ada kedai, tak ada gerai, tak sewa apa-apa, online. Meniaga online, apa hukum dia? Hukum dia meniaga. Maka di sana ada zakat perniagaan yang perlu dikeluarkan. Tapi berapa ramai rakyat Malaysia meniaga online tak bayar zakat? Telah tinggalkan. Sedangkan meniaga online ke, tak online ke, ada kedai ke, tak ada kedai, nama meniaga, kena keluar zakat. Tapi orang telah tinggalkan. Walaupun dia tak ada kedai, tapi income dia online, 10,000, 20,000. Online. Tapi tak bayar zakat. Sebab itu, walaupun online, tapi tak cukup. Suami kerja, bini kerja, tak cukup. Sebab apa? Tak bayar zakat. Maka keberkatan diangkat. Dalam hadis yang sahih disebutkan tentang kalau kita tengok ada orang berniaga dalam masjid. Berniaga dalam surau. Dalam surau dia berniaga, dalam masjid dia berniaga. Maka Nabi ajar kita untuk doakan supaya perniagaan dia tak maju. Sebab masjid bukan tempat untuk berniaga. Masjid bukan tempat untuk berniaga. Maka sebab itu tak dibenarkan berniaga dalam masjid. Kalau tuan-tuan tengok di masjid ada orang berniaga, itu adalah ukuran yang telah difatwakan kawasan masjid. Maksudnya, contoh macam masjid-masjid besar, dia ada tempat ruang untuk ruang niaga. Bermaksud AJK telah buat kira-kira apa itu masjid. Yang tempat orang berniaga tu bukan masjid. Tu majlis fatwa hukumkan macam tu. Tempat yang dikira masjid, situ tak boleh buka kedai. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan nak iktikaf Ramadan, tak bolehlah iktikaf kat luar tu. Sebab itu dah dikira oleh AJK yang tu bukan masjid. Sebab tu orang buka kedai. Jadi tuan-tuan, orang yang berniaga dalam masjid, dalam hadis sebut, kalau kita nampak Nabi suruh kita doa supaya perniagaan orang tu tak maju. Tapi kita faham berniaga itu ialah berniaga buka kedai. Tapi sekarang tuan-tuan, zaman dah maju. Orang berniaga online. Hukum tetap sama, berniaga sampai kiamat, hukum tak berubah. Satu orang masuk masjid, katalah dia berniaga kordial, contoh. Ataupun dia berniaga kurma ajwa bulan puasa. Kurma segar, kurma rutab, contoh dia berniaga bulan puasa. Sambil tunggu isyak tadi, mesej masuk, Ustaz, ataupun bang, saya nak beli kurma abang lah. Kita pun jawab, berapa kilo nak beli? 2 kilo. Baik, abang bagi nombor akaun, dia pun bagi. Kawan tu pun transfer. Hukum dia apa? Niaga dalam masjid. Sepatutnya transaksi, pertanyaan dibuat di luar masjid. Dia berniaga dalam masjid tanpa dia sedar. Maka sebab itu tuan-tuan, hak masjid perlu disempurnakan. Kerana kalau tak sempurnakan hak masjid, juga keberkatan diangkat daripada hidup kita. Jadi tuan-tuan, keberkatan ni benda yang sangat besar. Ramadan dipanggil Ramadan Al-Mubarak. Ramadan bulan yang diberkati kerana dicurahkan sebegitu banyak keberkatan dalam Ramadan. Dalam sahur ada keberkatan, dalam berjemaah ada keberkatan, dalam berbuka ada keberkatan, dalam memberi orang makan berbuka puasa ada keberkatan. Kadang-kadang kita tak nampak kepentingan bagi orang buka puasa makan. Kerana dunia nyata, akhirat cuma cerita. Kalau lepas tarawih, sekejap lagi kita meninggal, dunia tinggal cerita, akhirat jadi nyata. Baru kita nampak, ya Allah, besarnya kelebihan bagi orang makan. Masya Allah, baru kita nampak. Nabi SAW menganjurkan untuk kita bagi orang buka puasa makan, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air, walaupun sesip susu. Masya Allah. Nak beritahu mudahnya bagi orang makan. Apatah lagi kalau sepinggan nasi, Masya Allah. Kena pula ikan steam limau, ikan peksak ke, Alhamdulillah, Masya Allah, lagi besar pahala. Dalam hadis sahih Ibn Huzaimah disebutkan,
Sesiapa yang meringankan beban pekerja dia, ringankan beban pekerja dalam bulan Ramadan, maka Allah ampun semua dosa. Ini dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah riwayatkan hadis daripada Salman Farisi, siapa yang meringankan pekerja dalam bulan Ramadan, lebih mafhum, maka dia diampunkan semua dosa. Sebab itu syarikat Islam, kalau tuan-tuan perasan, bulan puasa biasa balik pukul 5, diawalkan balik pukul 4. Sebab apa? Dia orang baca hadis ni. Supaya majikan tu dapatlah ganjaran tu. Kalau kita tak jadi bos pun, kita ada orang bawahan kita, maka kita mudahkan urusan dia. Ustaz, masalahnya dalam syarikat tu saya paling rendah sekali. Tak ada orang lebih rendah daripada saya. Maka kita kena tahu yang ada orang di bawah kita. Siapa dia? Anak dan isteri kita. Kita mudahkan mereka. Bulan puasa ni mudahkan isteri. Tak payah minta lauk banyak-banyak sangat. Sampai 10 lauk. Minta 1 lauk cukup, masya-Allah. 1-2 lauk. Dan jangan mudahkan sangat sampai tiap-tiap hari beli. Pun rugi juga. Dekat siapa? Dekat isteri. Sebab dia tak dapat masak untuk suami, kerana masak untuk suami ialah ibadah. Dia masak dengan zikir. Air tangan suami, air tangan isteri yang masak, masya-Allah. Jangan tiap-tiap hari asyik makan kat luar aje. Hari-hari makan kedai mamak, hari-hari makan kedai tom yam. Hari-hari makan air tangan orang lain, tak makan air tangan isteri, masya-Allah. Rugi kat isteri. Sebab masak untuk suami ialah ibadah. Dan begitu juga tuan-tuan, yang terakhir, kita teruskan amalan yang diamalkan oleh atuk nenek kita, iaitu bertukar juadah. Kalau di tempat tuan-tuan ni, masya-Allah, kita hidup berjiran, maka kita bertukar juadah. Nabi kata lebih mafhum, tahaddu tahabbu, berbagi hadiah bertambah kasih sayang. Cara nak eratkan kasih sayang ialah dengan cara kita berbagi hadiah. Kalau bulan puasa, kita bertukar juadah. Kalau orang hantar dekat kita nasi Arab, kita balas nasi Arab. Kalau tak boleh nasi Arab, ganti dengan nasi ayam. Tak boleh nasi ayam, tuan-tuan ganti dengan nasi lemak. Tak boleh juga nasi lemak, gantilah dengan buah-buahan ke. Tak boleh ganti buah-buahan, gantikan dengan apam balik. Tak boleh juga pulang pinggan kawan tu. Kalau tak, nanti takut kawan tu makan pakai daun pisang je. Sebab pinggan semua dah habis kat rumah kita. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, kita belajar dalam hidup ni untuk belajar menghargai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka hamba yang menghargai. Dan dalam Ramadan, tuan-tuan, Nabi pesan dalam Sahih Ibnu Huzaimah juga disebutkan bahawa dianjurkan untuk banyakkan 4 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan tengok bagaimana adabnya Nabi dalam berdoa. Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau ni Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau sangat cinta, sangat suka memaafkan. Fa'fu anni, maka kau maafkanlah aku. Tuan-tuan tengok macam mana bahasa dia. Kalau sesama manusia ni kita panggil, tengok cara jack dia. Cara kita jack orang tu, cara kita tackle. Bagaimana bahasa Nabi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afu, ya Allah, engkau ni Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau sangat cinta dan suka memaafkan. Fa'fu anni, kau maafkanlah aku, kesian aku ni. Kau maafkanlah aku. Betapa beradabnya Nabi dalam berdoa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Kita jadikan Ramadan ini permulaan untuk penghijrahan kehidupan kita. Mungkin kita dah jaga sembahyang, kita nak jadi orang yang lebih taat lagi daripada sebelum tu. Mungkin kita telah jaga amal, kita nak tingkat lagi amal kita. Kerana satu hari Sayyidina Ali duduk termenung lepas subuh. Orang kata, Ali, kenapa kau menangis termenung? Sayyidina Ali kata, perjalanan masih jauh, tetapi bekal aku sangat sikit. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena buat persiapan untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala redha kita semua. Moga-moga Allah terima kita semua. Saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga yang saya kongsikan saya sendiri dapat amal, dan tuan-tuan yang dengar dapat amal dapat sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.